Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again, good morning to all of you. Kepada usahawan-usahawan di dalam SEO coaching, okay. And I believe sesi hari ini adalah sesi SEO coaching di mana you guys memang experience pada setiap minggu. Cuma yang hari ini kita agak kelewatan sedikit sebab ada beberapa masalah teknikal, and but it's okay, it's normal. I expect this is happening, and kita ada tetamu sebenarnya. Puan Julaiza ada tetamu, Puan? Saya ada tetamu, saya tengah follow up beliau. Alright. So saya pun tengah follow up tetamu saya sebenarnya, and saya tak tahu dia datang ke tak, but then kita tak nak buang masa, kita teruskan saja. So untuk pengantar Puan Anis, Puan Anis tak pernah lagi join yang ni kan? Sesi yang baru ni? Belum. Okay, so this is kita dah upgrade kita punya presentation, kita punya sistem, kita punya performance to be frank, so that kita dapat jayakan lagi SEO coaching dengan lebih efektif dan juga praktikal. So untuk pengetahuan puan-puan sekalian, okay, kita bertagline kan 4M di dalam SEO coaching, iaitu makes members more money. Okay, meaning that I nak you guys join SEO coaching dengan satu expectation, duit you lagi banyak, business you berkembang dan business you kurang berisiko. So, okay, sekarang ni saya nak anda semua kekal cantik, kekal on video sebab screen record for this one, dan kita nak publish balik di YouTube so that you boleh tengok sebagai reference pada masa akan datang. Okay, so sedikit maklumat tentang diri saya. I believe ada a few of you yang mungkin tak berapa kenal saya secara 100%. This is my I can say that accreditation. Okay, so the latest one I certified for NLP practitioner. And okay, ini adalah undang-undang sesuatu di dalam program SEO coaching di mana switch on video all the time. Itu pertama, dan mikrofon anda wajib dihidupkan sepanjang masa, dan sesi Q&A kita akan berikan pada slot ada slot di penghujung nanti kita akan sediakan slot Q&A untuk you bertanyakan. Dan please okay, Puan Julaiza dah buat dah tu. Julaiza Jumaat takkan full coach, nombor telefon. So Puan Anis boleh rename nama you? Dia tahu macam nak rename? Tak. Okay, tak apa. Saya bantu Puan Anis. No worry. Okay. Puan Julaiza, saya appoint as a co-host boleh? In case anything happen, sebab hari ini saya tak dapat backup daripada D. And saya namakan Puan Anis. Okay, Puan Anis Fadila. You nak letak you punya expertise sebagai? Profession you sebagai? Sambal founder boleh? Boleh lah. Okay, Sambal founder. Okay, so kat sini kita nak bantu you untuk perkuatkan lagi personal brand, so that siapa yang menonton video SEO coaching di YouTube, mereka akan acknowledge you, mereka akan kenal you. Dia buat sambal kot, sambal apa, baru dia akan acknowledge, dia akan go through lebih detail. So nombor telefon Puan Anis, do you mind to share supaya orang dapat contact you? 019 322 019 322 6178. 6178. Okay, saya dah rename nama Puan Anis. Okay. So pastikan anda mempunyai buku nota dan pen. Aina tengok dulu, ada tak buku nota you guys? Alright. Ada. Fantastic. Okay, dan dilarang untuk screenshot semasa sesi ini. Ini adalah sesi premium, dan sesi ini kita akan record di YouTube channel, so boleh tengok baliklah di YouTube channel. Okay, seterusnya. Ini adalah sejarah di mana I believe you guys tak berapa familiar lagi dengan SEO coaching. Ini adalah sejarah. I just nak share sedikit sejarah SEO coaching. So basically program SEO coaching untuk pengetahuan you guys, ini adalah idea daripada program Titan Dr. Azan Osman. Alright. Idea daripada program Titan Datuk Wira Dr. Azan Osman. Okay, to be frank, kita tak adalah meniru beliau, tetapi program ini disarankan, diwar-warkan oleh a few of my students kerana mereka tidak mampu untuk membayar program Titan dan juga Spire Dr. Azan. I believe semua orang acknowledge lah program ini sangat-sangat mahal dan meminta saya untuk buat program saya kakak ini. And untuk pengetahuan you guys, saya tidak nak buat tidak. Saya akan buat survey, saya akan buat R&D, saya akan buat tesis dulu, dan alhamdulillah dalam berpuluh-puluh phone call yang saya buat, 38 usahawan berminat untuk program ini. Dan kemudian kita mula lancarkan sewaktu November 2020, dan program pertama kita adalah sewaktu bulan Februari. Okay, so ini adalah sejarah, adalah kegagalan usahawan adalah sebenarnya 90% pada tahun pertama.
Right? I nak you guys acknowledge, you guys survive tahun pertama. You guys masuk tahun kedua. Tahun kedua pun 90% akan gagal. Balance daripada tu. Okay? Kenapa? Sebab ada 7 punca kegagalan utama. Okay? Normally, planning, prospect, finance, lepas tu branding, lepas tu team, lepas tu risk, and then mindset. So I nak you guys acknowledge 7 benda ni yang biasanya akan menjatuhkan you. Kalau you guys ada perasan 7 ni suatu aktiviti bisnes harian you, tolong cepat-cepat datang kepada saya dan saya akan bantu anda, terutamanya, okay? Utamanya anda adalah ahli visi, di mana kita nak jadikan bisnes you sistematik dan konsisten. Melalui apa? Strategi pelaksanaan yang praktikal. Kita nak ada, you guys adalah practitioner. You guys buat bisnes bukan sebab knowledge you guys kebal, knowledge you guys banyak. You guys buat bisnes kerana you boleh selesaikan dan boleh buat decision. Puan Julaiza tak sama dengan masalah saya. Masalah saya tak sama dengan masalah Puan Anis. So bila kita ada experience dan juga knowledge, kita akan buat satu tindakan yang praktikal dan kurang risiko. Di mana kita uruskan risiko supaya efektif. Dan program ini adalah selama 52 minggu. Dan untuk pengetahuan you guys, ini adalah memang kekuatan saya. I admit benda ni, saya sangat bagus dalam teknologi bisnes digital di mana kita akan memudahkan you untuk kembangkan bisnes you all around the world. Okay? Dan kekuatan saya adalah consumer centric dan juga business tactic. Itu kita akan bantu you selama 52 minggu. So, saya nak kat sini lah, saya nak panggil lah kepada Puan Julaiza. Puan Julaiza, do you want to share apa yang you experience selama you dalam program CEO Coaching ini? Silakan Puan. Okay, pengalaman saya lebih kurang dalam masa hampir 4 bulan. Pertama sekali saya dapat ilmu yang saya tak jangka. Okay, sebab saya expect saya just nak belajar macam mana nak buat, nak growkan saya punya business. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya saya dapat belajar tentang business management, macam mana nak handle keuangan, macam mana nak handle, macam mana nak buat marketing dan banyak lagi lah sebenarnya. So saya harap dan saya doa saya akan kekal sehingga 52 minggu, amin, sebab saya nak dapatkan ilmu yang lebih banyak untuk masa hadapan saya, untuk saya gunakan. Okey, fantastic. Kita bagi tepukan kepada Puan Julaiza dulu boleh? Hai. Untuk pengetahuan you guys, ini adalah janji saya untuk sesiapa yang masuk program CEO Coaching, kita akan bantu you untuk dapatkan investor terhadap bisnes you. Ini yang Puan Julaiza saya nak beritahu surprise ni. Investor apa yang dimasukkan adalah, you guys kena acknowledge investor ni adalah ada banyak kategori. Okay. Antaranya investor yang support dari segi financial. Mereka memberi capital kepada you. Tolong tengok investor ni. Okay. Investor yang memberikan wang kepada you. Mereka letak duit mereka untuk bisnes you berkembang. Itu pertama. Kedua, mereka ada kelebihan. Iaitu contohnya, investor ni, contoh Puan Anis, you founder Sambal. You ada kilang, tetapi na'udzubillah, you pernah jatuh, you punya partnership pernah hilang and so on. So dia datang membawa, dia ada kelebihan apa tahu? Oh tak apa, Puan Anis, saya ada office, saya ada kilang, saya dah memang ada. So you just masuk saja pakai produk you. So dia ada kelebihan dia. So dia adalah kategori investor. Dia invest property dia. Okay, dia invest property dia. Okay, and untuk pengetahuan you guys, ada investment yang ketiga, iaitu investment, okay, yang property ni termasuklah physical dan juga digital. Tolong tengok. Alright, physical dan juga digital. Physical property, rumah, office, kilang. Digital property, dia ada platform, dia ada website, dia ada marketplace and so on. Alright. Yang kategori ketiga adalah dia investor dari segi apa tahu? Dia ada kelebihan manusia. Okay. Dia ada team yang boleh perform business you. Dia ada digital marketer yang boleh lajukan business. Dia ada videographer, editor yang boleh lajukan business you. Dan dia ada apa? Dia ada diri dia. Iaitu dia ada otak dia. Ni investor ni jarang didapat. Dia datang, tak apa Puan Anis, saya nak invest kepakaran saya kepada you. Saya nak invest ilmu saya terhadap bisnes you. Dia datang, dia kembangkan bisnes you. Okay, Puan Anis, bahagian bisnes saya uruskan. You jangan risau, you fokus pada operasi saja. Saya akan run bisnes you. So ini adalah 3 kategori investor. Untuk kenal you guys. Dia ada ramai lagi, ada banyak lagi jenis investor. Tapi kita nak you fokus kepada ini dulu, dan kenapa saya maklumkan benda ni, saya nak you guys in investor ini. Boleh-boleh? Alright, fantastic. Boleh saya teruskan? Okay, untuk pengetahuan you guys, program CEO Coaching ni adalah ini kita punya sebenarnya kita punya USP, right? Unique Selling Proposition. Kita ada 3 perkara yang kita sangat-sangat tekankan, iaitu building relationship, nombor 2 adalah recognition, dan nombor 3 adalah accountability. Okay,
Dan kenapa relationship menjadi nombor satu untuk pengetahuan you guys? Okay, tolong tengok rahsia. Alright, rahsia bisnes untuk berkembang adalah melalui networking, melalui aktiviti networking apa yang bahasa Melayu, tapi melalui rangkaian you lah. Alright, melalui rangkaian you. Apa penjelasan bahasa Melayu? Rangkaian. Rangkaian, okay. So melalui networking, bisnes you akan mudah berkembang. Yes, you perlukan ilmu marketing, ilmu selling and so on pada permulaan. Tetapi kalau you nak go another step, alright, you perlukan network, you perlukan kenalan atau nama mudah dia, you perlukan kabel. Untuk bawa bisnes you lebih jauh. Alright, kita tak ada cerita kabel under table and so on, tak. Kita tak cerita ke arah tu. Okay, kita nak cerita ini memang mana-mana dunia pun pakai strategi networking untuk berkembang. Okay, dan selebihnya you boleh tengok pada skrin. Ini adalah yang I nak you guys acknowledge. Boleh? Alright, fantastic. Seterusnya, okay, ini adalah pencapaian sepanjang program CEO Coaching. Sesi termasuk hari ini adalah sesi yang ke-35 dan seramai 8 usahawan telah join. Dan transaksi ni, Puan Anis tolong submit kepada saya transaksi bisnes yang dah berlaku selama you join CEO Coaching. Okay, transaksi ni daripada 2 orang je, daripada Puan Julaiza dan juga Puan Fatimah. Alright, ni baru 2 orang dah 218,000. Sebab kenapa yang lain saya masih menunggu daripada anda. Okay, Puan Anis please submit business health check supaya saya boleh trace dan saya boleh bantu naikkan lagi sales you. Dan selama 19 individu baru telah masuk ke dalam tim pada setiap CEO coaching ni. Ada yang part timers, full time, ada yang conversion daripada part time ke full time, ada yang staff, ada yang agent. Alright, so seminar kita dah berikan 31 golden ticket. Untuk pengetahuan you guys, golden ticket adalah eksklusif tiket yang kita berikan untuk you masuk ke dalam mana-mana program yang diajarkan oleh saya, me myself. Alright, saya buat program dengan Mara, dengan Scan, dengan Zakat. Saya akan privilege, saya akan bagi golden ticket kepada anda untuk join. Okay, dan masa yang telah kita spend selama CEO coaching, CEO mentoring one to one adalah selama 153 jam konsultansi yang telah dijalankan. Right, ini kita nak trace semua nombor ni sebab kita akan comeback balik kepada kita punya teras, iaitu accountability. Kalau you guys perasan, kuasa nombor. So I nak you guys acknowledge this is very important sebab what get audit, tolong tulis, what get audit get measured. Kalau you cari dan you dapat ukur, right, what get audit get measured. What get measured get it done. Apa yang you boleh measure, apa yang you boleh ukur, apa yang you boleh trace tu, you akan mudah untuk selesaikan. Okay, you akan tahu performance you banyak mana, jauh mana, besar mana. Okay, seterusnya. Ini adalah matlamat di dalam SEO coaching di mana semua ahli SEO coaching, okey, semua ahli SEO coaching kita mensasarkan okey 3 perkara. Pertama adalah jualan minima, okey, RM300,000 iaitu you punya revenue. Okey, revenue adalah aliran duit masuk you, revenue stream, okey. 300,000 setahun paling sikit wajib dapat. Okey, tetapi pasukan you kita target untuk you go for 30% increment. Alright, kita nak you increase you punya team, alright, team growth you dalam jangka masa setahun. Dan prospek untuk pengetahuan puan-puan semua. Okey, di dalam SEO coaching kita nak you kejar game B2B, business to business. To be frank, kalau you tanya saya tentang B2C, saya akan bagi a lot of hacks. Alright, saya akan bagi banyak strategi, banyak secret macam mana you nak tackle B2C. It's easy. Tetapi saya nak you dapatkan B2B. Okey, at least 3 prospek B2B dalam suku pertama. Siapa tahu suku pertama ni berapa bulan sebenarnya? Puan Anis? 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Alright, itu adalah suku pertama. Okay, 3 kali 4, 12 bulan. So, dalam jangka masa 12 bulan, 3 kali 4, you kena ada 12 prospek business to business. Maksudnya companies untuk you aim. Okay, ini adalah falsafah di dalam SEO coaching. Try and upgrade. Okay, you kena cuba, semua benda kena cuba. Tetapi jangan keen untuk cuba banyak sangat benda sebab apa yang you cuba tu you kena tambah baik supaya dia akan dapat dipraktiskan. Okay, dia akan praktikal kepada business you, kepada sistem you, kepada idea you. Okay, dan okay, ini believe kita kena skip, okay, sebab tetamu kita tiada pada hari ini. Alright, tetamu Puan Julaiza pun tak masuk hari ini. Tak masuk, tak jawab. Okey, tak apa. Tetamu saya pun tapi tak jawab.
Alright, it's okay. So kita just proceed. Dan ini adalah ilmu kewangan. Okay. Jom kita belajar sedikit tentang ilmu kewangan. I nak you guys tahu. Alright. Bisnes tanpa jualan dia sembang je. Okay. Sembang tebang pun kena buat duit. Alright. Sebab kenapa? Duit dia akan bantu kembangkan bisnes you. So, tentang kewangan hari ini, I nak you guys acknowledge macam mana you nak kurangkan teks atau lari daripada teks. Alright. Tolong tengok nota ini. Teks wajib register. Okay. Teks wajib register. Alright. Macam mana nak register teks? Kalau you ada SSM, automatically you wajib register teks. Okay. Macam mana dengan individu? Saya makan gaji. Yes, syarikat kena registerkan teks untuk you atau you pergi volunteer untuk register teks. Right. I nak you guys faham. Kenapa wajib register teks? Okay. Kenapa? Ini adalah untuk you mudah membuat pengurusan jual beli. That's the main reason. You nak beli rumah, you nak beli kereta, you nak beli property, you nak so whatever, you kena register teks sebab dia memudahkan proses. And itu adalah one of syarat-syarat sekarang. Okay. Dan macam mana, okay, register teks wajib. Tetapi tolong take note, bayar teks belum tentu. Tolong take note. Register teks wajib tetapi bayar teks belum tentu. Macam mana jadi belum tentu? Okay. Dia ada beberapa kriteria. Sebenarnya banyak cara macam mana nak elakkan bayar teks. Tetapi I kongsikan hari ini spesifik kepada business development. Alright. Macam mana you nak kurangkan teks atau dia bukan cakap lari daripada teks lah. Tak payah bayar teks langsung. Saya cakap. You fokus kepada business growth. Alright. Ini adalah poin pertama. Business growth apa yang you nak kena fokus? Pertama, kepada digital equipment. Alright. Pertama, kepada digital equipment. Maksudnya, you beli laptop, you beli spotlight, you beli mikrofon, you beli TV atas tujuan office. Alright. So, macam mana nak boleh dikurangkan teks adalah bil yang diberikan oleh tauke kedai itu wajib beralamatkan office. Okay, wajib beralamatkan office. Tolong take note. Contohlah you pergi Loyat, right? Pergi Loyat dia sediakan receipt mesin. Bos, saya nak receipt pakai address saya. You boleh request. Alright? Boleh request pada dia. Ini saya punya business card, I nak you appoint receipt atas business card ni. Address ini, nama syarikat bukan nama saya. Alright? Itu adalah untuk you kurangkan teks. So, semua perkakas elektrik, elektronik, digital, you addresskan ke arah syarikat. Itu pertama, digital. Kedua adalah berlandaskan office maintenance. Okay, office maintenance. Contoh, servis aircon, contoh repair pipe, repair tandas atau tukar pintu office atau okay, ini office maintenance lah. Okay, itu kategori repair office. Kategori yang ketiga adalah kategori dia kategori apa decoration, sorry. Maksudnya you decorate office you renovate office you cat office you balik. Addresskan kepada company. Okay, dia taklah boleh claim 100%. Contohlah, total renovation dalam 800,000. Tak adalah you boleh claim 800,000, dia ada quota dia. But at least you utilize quota tu. Okay. Seterusnya, you buat apa? You hantar team pergi training. You hantar staff pergi training. Okay. You hantar staff pergi training, dia ada allocation dari dua keadaan. Satu, dia memang ada kategori macam budget untuk staff pergi training every month. Okay. Dan dalam sesama juga, you boleh tanya, ini yang kedua pula. Yang kedua adalah, you boleh tanya company yang you hantar staff pergi training tu, company ni boleh deduct tax atau tidak. Alright. Kalau company tu ada sign, dia ada register dengan LHDN, HRDF, dia boleh tolak, dia punya program tu boleh tolak tax company. Alright, yang tu you boleh berbelas-belas ribu you boleh buat. Okey, setakat ni jelas tak tentang kewangan? Jelas. Alright, fantastic. Okey. So, seterusnya. Okey, ini yang kita nak tunggu-tunggu ni. Ini adalah pemenang-pemenang di mana kita record trace ni semua. Okay, kita record data-data ni semua. So, Puan Anis nanti boleh kita kena remind baliklah dalam grup pada kepada Tuan Fidaus dalam rekam bersama dan juga Puan Nobi. Okey. So, I nak you guys bagi tepukan kepada pemenang ni. Okey, boleh-boleh? Alright, pemenang pertama adalah Puan Fatimawati, bantuan terbanyak. Okey. 140 jam. Okey, itu kena you guys. Record ni saya recordkan daripada sebelum waktu you masuk sampailah ke hari ini.
melalui bulan start bulan 10 ni kita akan rekodkan sebulan. Ini adalah report pada program sebelum ni. Kita berkata you guys one to one minima 2 jam dalam jangka masa seminggu. Ini kepada Puan Fatimawati. Tahniah kepada Puan Fatimawati. Seterusnya, okey. Alright, pemenang seterusnya adalah prospek terbanyak pun melebihi 10 orang adalah Puan Fatimawati. Terbaik Puan Fatimawati. So prospek ni pula seminggu wajib ada 10 individu yang you dah target. Prospeknya adalah orang yang berminat. Alright. So mereka datang ke program you. Puan Anis, kalau you nak buat recruitment, you kena buat every week. You bukan pergi jumpa seorang-seorang, you jumpa mereka dalam satu bilik yang ada 80 orang, yang ada 30 orang, yang ada 10 orang. Right? Syarat dia 10 prospek dalam masa seminggu. Seterusnya, tim growth terbaik Puan Julaiza Jumaat. 8 individu. Syaratnya adalah 2 individu dalam jangka masa seminggu. Sama ada conversion part time kepada full time, penambahan staff atau penambahan ejen. Yang ini kita boleh tahu kalau you isi business health check. Okey, saya akan trace di situ. Dan kenapa saya nak trace, saya akan tengok kenapa tak ada percambahan, kenapa tak ada kemasukan tim. Saya akan bantu you untuk dapatkan target tu. Nak ke tak nak? Nak. So you kena bantu I isikan business health check supaya saya tahu kat mana kekurangan dan kelemahan anda supaya saya boleh bantu. Inilah you punya kelebihan dalam CEO coaching. So, jualan terbaik kepada Puan Julaiza 144,000. Ini dalam jangka masa berapa bulan Puan? 4 bulan kan rekod dia? 4 bulan 140,000. Fantastic. Tapi jualan terbanyak saya nak trace minima RM3,000 seminggu. Itu paling sikit. Saya pun rasa macam RM3,000 sikit ni dah letak. Tetapi saya nak try dulu dengan RM3,000. Kalau RM3,000 ni you guys semua boleh achieve, saya akan naikkan kuota ni. Right? And saya punya target seminggu you buat 25,000. That's my target. Supaya you boleh capai at least setahun juta. Right? Kita nak you target juta, kita nak target 100,000 je. Boleh? Boleh Puan Anis? Fantastic. Okey, tetamu terbaik kepada Puan Julaiza. Puan Julaiza. Okey. 2 usahawan. Alright, semalam dan juga sebelum ni. So Puan Anis, okey, start daripada hari ini bawa usahawan lain datang ke program show coaching. Saya berikan golden ticket, saya belanja mereka masuk, saya sponsor mereka masuk. Kenapa saya nak you bawa tetamu? Pertama, saya nak you faham dengan tetamu ni akan berlaku transaksi bisnes. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya visitors akan berlaku collaboration antara bisnes you dan juga bisnes mereka. Itu kedua. Yang ketiga adalah melalui visitor, you minta contoh saya nak supplier kotak. Mereka ada kenalan tu dan mereka boleh forward kepada you. Yang dinamakan adalah resources. Mereka ada resource, mereka boleh bantu you. Okey, cuma benda ni takkan berlaku kalau semua dalam bilik ni tak bantu bawa visitors. Okey, minimal 1 tetamu pada setiap minggu. Okey. Kenapa saya nak you achieve target tersebut? One to one, prospek, jualan, lepas tu visitors, lepas tu team growth. Alright, sebab kenapa? Saya nak business you berkembang. Itulah target dalam SEO coaching. Dan bila you achieve, saya lagi akan appreciate. Dah lah you nak, saya bantu. Lepas tu pula you menang dan saya bagi hadiah lagi. Okey. Cuba tengok kat situ. Puan Julaiza, apa hadiah you Puan Julaiza kat situ? Agak-agak you dapat yang mana? You dapat yang mana Puan Julaiza? Tak, you unmute. Okey. Suara you tak ada. Okey. Puan Julaiza dapat nombor berapa? 3, 4. Nombor 3, 4, 5. Okey Puan Julaiza, you boleh claim sesi skill set kepada tim you. 2 jam saya akan bagi. Ini saya bantu, saya tak charge pun. Wow. Saya appreciate you. Alhamdulillah. Okey. And saya akan bagi you, nanti kita akan jumpa one to one, kita akan bagi blueprint macam mana buat marketing supaya you boleh target double up you sale next month. Dan saya nak bagi outstanding recognition dalam Facebook saya, dalam mana-mana program saya. Okay, please claim hadiah-hadiah ini dalam jangka masa 1 bulan. Okay, or else saya akan letak sebagai habis deadline. Dia dah habis dah due date, dah expired dah. Okay, please claim as soon as you can. Boleh? Puan Boleh, Anis. alright. Awesome. Puan Anis, nak tak saya belanja macam ni?
Alright. So Okay, you achieve target. Macam mana achieve target? You buat dulu business health check. Saya bantu kembangkan bisnes you secara private dan kita akan bagi reward kepada you kalau you dapat. Nak tak? Alright, awesome. Boleh Ali. Okay, fantastic. So hari ini kita tiada ahli baru. Okay, kita teruskan. So I nak you guys sama-sama baca. Okay, I believe last time you guys dah baca, tetapi ini adalah dalam versi bahasa Melayu. Memang sediakan 4 hari juga saya siapkan balik slideshow ni, representation ni sebab itu hari dah lost file, hilang, terdelete, dah tak dapat nak trace dah. So kita convert dalam bahasa Melayu. Saya nak you guys unmute dan baca sama-sama dengan saya, boleh? Boleh. Alright, saya sebut nombor dan anda bacakan. Okay, 1. Saya akan sentiasa bersyukur dan berfikiran positif terhadap segala dugaan yang telah diberikan oleh Allah. Nombor 2. Sentiasa situasi buruk adalah peluang saya berkembang andai saya selesaikan masalah tersebut. Ketiga, saya perlulah manusia untuk kekalkan momentum dan kembangkan bisnes. Okey, nombor 4. Saya akan sentiasa dan menyokong balas yang bina terhadap circle saya. Alright, number 5. Saya percaya leadership saya akan membawa kelebihan pada masa sekarang dan akan datang. Right. Nak tahu tak kenapa kod etika ni perlu untuk you baca? Saya nak you guys sebenarnya hafal. Ini adalah basic attitude. This is the basis untuk you jadi usahawan yang extraordinary. It start from you. Dia bukannya circle, knowledge pun bukan, dia bukannya sebab pengalaman sangat. Dia sebab bermula dengan diri you. Dan barulah benda-benda yang lain datang. Alright. Seterusnya. This is a golden session untuk anda. Okay, saya akan panggil nama anda seorang dan anda boleh tanyakan soalan apa yang anda nak bantuan. Okay? Melalui 3 perkara atau salah satu. You nak tahu pasal jualan atau rekrut atau jenama, terpulang kepada anda, saya bagi airtime kepada anda. Okey, Puan Fatimawati tidak dapat hadir. Okey, Puan Nobi masih bercuti dan Puan Julaiza, silakan. Okey, saya nak tanya bagaimana untuk bulan ini saya nak gandakan sales saya. Alright. Sebab saya dah ada 3 orang ejen yang baru. Okey, alright. Puan Julaiza, I believe you dapat hadiah macam nak double up you punya sale. Itu adalah secara menyeluruh dan nanti kita akan go through macam mana nak fokus pada ejen baru, boleh? Boleh? Take note. So tulis dulu soalan you macam mana nak naikkan sale, especially kepada tim baru. Okay, 3 orang tim baru. Saya akan bantu dalam sisi seterusnya nanti. Alright. Seterusnya Tuan Firdaus tidak dapat hadir. Okey, Puan Anis, silakan. Soalan you. Soalan saya lebih kurang kot dengan okay. Kalau lebih kurang you pilih soalan lain. Sebab saya akan bantu Puan Julaiza dan you akan dapat juga dia punya hack, dia punya strategi. So tanyakan soalan lain selain daripada sale. Okey, macam mana saya nak naikkan sale untuk anak ejen saya juga. Sebab sekarang ni saya banyak ajar pada online kan. So macam mana nak bagi dia orang naikkan sale juga. Saya tak ajar sebelum ni, saya pernah ajar macam Facebook Ads semua. Okay. So saya tahu dia orang tak ada modal pun nak buat kan. Alright. Lepas tu so saya nak bantu dia orang lah macam mana buat secara zero cost. Boleh tak soalan dia adalah macam mana nak kembangkan sale melalui physical selling? Okay. Boleh? Alright. I believe you banyak bantu ejen you tentang online selling kan? Alright, dan saya sendiri pun ada masalah juga. Sebab macam Tuan cakap sebelum ni jangan buat Facebook Ads kan. Tapi saya tak tahu macam mana nak buat sale kalau tanpa saya buat Facebook Ads. Okay. Tapi dalam 3 hari ni kan lepas case WhatsApp dengan Facebook problem tu, kos Facebook Ads dia jadi tinggi. Alright, tak apa. Saya akan bantu you macam mana buat physical macam selling. Saya nak cari jalan lain. Alright, boleh, tak ada masalah, saya akan bantu Puan Anis nanti ya. Okey, Puan Anis, sebelum tu nanti Puan Anis tolong hantar gambar you dalam Telegram dan saya perlukan hashtag dan juga tagline you. Masih kosong kat skrin. Okey? Sebab saya tak dapat lagi gambar yang okey, saya tak ada lah gambar. Alright, tak apa, nanti saya akan bantu you dalam sesi one to one ya Puan Anis.
Okay. Alright, okay. Nanti kita akan set semula. By this week saya akan minta atau saya available pada hari Sabtu atau hari Ahad. Kita boleh jumpa secara fizikal dekat somewhere Cyberjaya atau Bandar Sarjana Putra. Boleh? Tuan, minggu ni saya cuti Ahad sampai Khamis sebab saya nak pergi tengok anak saya. So you available on Saturday? Sabtu insyaAllah kot. Okay. We try to manage on that, okay? Hmm. Okay, alright, awesome. So, nanti kita akan teruskan. So, sesi penyelesaian. Okay. So, untuk pengetahuan you guys, saya nak bantu you guys macam mana nak selesaikan masalah menggunakan SWOT. I believe soalan tadi tu adalah hasil daripada masalah yang you tengah hadapi. Setuju? Alright. So, saya nak you guys take note dulu. This is how you want to solve the problem. Puan Julaiza, masalahnya adalah macam mana nak naikkan sales, especially kepada ejen, 3 orang ejen yang baru masuk. Soalan Puan Anis, macam mana nak create sales secara fizikal. Okay. Sebelum itu, I nak tanya you guys, this is SWOT. Siapa pernah pakai SWOT untuk bisnes dia? Pernah? Puan Julaiza pernah pakai SWOT? Alright. Puan Anis pernah pakai SWOT? Alright. Untuk mengenai you guys, this is dalam business and dalam design making. Okay, dalam pembuatan reka bentuk, penghasilan design, kita akan berpandukan SWOT. Siapa designer wajib pakai ni semua. Sebab I was an architect. Saya student architect, saya graduated sebagai seorang architect, saya bekerja sebagai seorang architect, saya buat hotel ni. Okay, so SWOT ni sangat-sangat penting untuk you buat sesuatu keputusan dan juga reka bentuk. Alright, ramai orang tahu SWOT ni bermula dengan strength, weaknesses, opportunities dan juga threat. Alright, ancaman. So, SWOT ini adalah wajib buat tetapi bukan bermaksud dimulakan dengan strength. Ini ramai orang salah buat. Sebab kenapa? 12 tahun saya mulakan dengan strength. Sebenarnya, perkara yang diperlu utamakan adalah opportunity. Kita guna pakai konsep General Sun Tzu dalam Art of War. Right? General Sun Tzu ni, Art of War ni buku yang sangat famous. I guess dalam 2010-2009 macam tu. Okay? Macam mana General Sun Tzu boleh conquer dunia. Alright, rata-rata banyak negara dengan diorang punya strategi perang. Dan strategi perang tu dia convert dalam business strategi. So, General Sun Tzu mulakan dengan opportunities. Okay. First, you guys boleh nampak, kalau you solve problem ni, apa peluang terbaik yang you dapat hasilkan? Saya nak bantu Puan Julaiza dulu. Puan Julaiza, kalau you dapat guna pakai, alright, opportunity ni adalah peluang yang you nampak daripada 3 orang ejen baru. You rasa apa peluang yang you nampak terhadap 3 individu ni? Silakan Puan. Peluang pertama untuk bisnes saya growkan bisnes. Yang kedua, saya dapat tambah lagi ejen-ejen baru daripada referral mereka. Yang ketiga, saya dapat berikan ilmu-ilmu saya kepada mereka dengan lebih banyak. Okay, untuk pengetahuan you guys, okay, opportunities ni kita boleh kategorikan kepada 2 keadaan. Tolong tengok dalam buku nota anda. Right, opportunities ni kita boleh gunakan terhadap 2 keadaan. What's for me, itu pertama. Yang kedua adalah what's for them. Apa untuk saya, yang kedua adalah apa untuk mereka. What's for me atau what's for them. Okay. Opportunity ini adalah yang terbaik. Sebenarnya dia lebih kepada what's for me. Alright, ini adalah what's for me. Untuk pengetahuan Puan Julaiza, 3 orang ni, individu ni muda ke atau middle age atau berumur? Millennial. Dan dua okay. millennial, satu umur 40-an. Alright, okay. Untuk pengetahuan Puan Julaiza, apa yang saya nampak opportunity yang ada, you boleh kembangkan lagi ejen you di kalangan millennial. Itu peluang yang you ada. Sebab kenapa? Dari segi contact sphere mereka. Okay? Contact sphere mereka ni adalah di kalangan orang-orang muda. Itu peluang pertama yang you nampak. Peluang kedua adalah, to be frank, you punya sale akan mudah untuk dapat. Sebab kalau mereka muda, mereka akan target pada orang muda. Alright? Whereby, diorang mudah untuk buat sale. Sebab mereka bercakap dalam language yang sama. Dalam lingo yang sama. Alright? Dan kalau you nampak 2 keadaan ni, kita bantu Puan Julaiza dulu ya, kemudian Puan Anis. Kita guna pakai satu keadaan dulu lah, okay? Di mana opportunity pertama yang you nampak, you boleh kembangkan tim melalui orang-orang muda. Okay. Dan bila you tahu opportunity, baru you pergi balik kepada S.
Okay, S, strength. Cari kekuatan mereka. Apa boleh jadikan USP mereka? Oh, mereka ni muda. So, boleh gunakan fizikal mereka untuk jadikan kekuatan. You kena acknowledge dulu. Fizikal macam mana? Oh, dia ni muda. Whereby dia ni cutting body masih okay. Alright? Slim atau masih cantik. Faham tak? Masih handsome, masih cantik. Rather than, kalau you pergi middle age, lelaki, kepala dah botak depan dah. Dah botak sikit tepi. Perut dah mula boncit sikit. Alright? Kalau yang dah berumur, jangan cakap lah. Okay? So, biasanya yang muda-muda ni, physical masih top notch. So, acknowledge physical dia okay. Physical dia ni cantik ni. Okay, contohlah Ahmad. Saya nak mulai hari ni, you jangan pakai t-shirt. You pakai kemeja dan pakai tie. Sebab you acknowledge badan dia boleh diguna pakai untuk jadi USP diri dia. Cuma you adjust sahaja pemakaian. Nombor 2, Ahmad, I tengok you pandai cakap English. Alright. Boleh tak you adakan tagline you. Alright, nampakkan professionalism lagi. Dan you boleh kejar target profesional yang seakan-akan dengan you. Sebab you tengok communication dia bagus. Alright. Dan yang ketiga, strength dia. Strength dia apa? Ahmad, muda-muda ni tengok you tak kahwin lagi. So kekuatan you ada masa. Tolong utilize masa you. You kena tengok kat mana kekuatan dia. Alright. Itu kekuatan. Puan Anis tolong tengok sebab basically benda yang sama yang you akan guna pakai terhadap agent you yang baru, yang muda. Okay. Dan bila you dah tahu kekuatan dia, you tengok pula kepada kelemahan dia. Weaknesses. Bila you tengok, oh orang muda ni banyak masa ni dan dalam masa sama kelemahan dia apa? Kelemahan dia ni mudah leka. Bola, lepas tu pergi cari awet, lepas tu pergi buang masa main game. You tahu kelemahan dia. So, you kena acknowledge sebab lain orang lain kelemahan. Oh, dia ni senang terpengaruh ni. You kena tahu dulu kelemahan dia. So that you boleh letak SOP untuk urus dan pantau kelemahan. Oh, dia ni kalau macam ni takut, dia ni baik buang masa ni, orang muda ni. Okey. Macam ni kita nak buat apa yang solusi dia? Okey, kita letak rutin. Okey. Ahmad, I dah tahu you top notch. This is my aim, this is your KPI dan ini adalah jadual you. You bagi jadual pada dia. Alright? I nak you follow tetapi you adjust mana ikut kemampuan you. Jadual you tetap 9 jam sehari bekerja. Alright? Kenapa? Kalau you buat 9 jam, you boleh convert seminggu 32 kes. Alright? Kalau you letak 8 jam, dia akan jadi 28 kes. Sebab you nak KPI dia 32 kes. Kalau 32 kes, berapa jam dia kena bekerja seminggu? Okey, 9 jam Ahmad, tapi I nak you bekerja hanya 3 hari saja. Jangan tukar. Sebab lagi 4 hari pergi enjoy. I nak you enjoy dengan life you. Sebab you tahu kelemahan dia, dia mudah bosan. Yang kedua. So bila dia terlampau fokus kerja, dia bosan dan dia akan belah terus. Dia akan tak berminat dengan insurance, dengan takaful. So you bagi 3 hari bekerja, 4 hari cuti. Okay. Semua melalui rutin, melalui SOP and so on. Dan ancaman. Ancaman ni adalah kalau dia terbaik dan ada orang cuba tarik masuk tim yang lain. Oh, contohlah AIA tarik dia pula sebab dia perform well. Alright. So ancaman ni macam mana? You kena acknowledge. Kawal secara teliti. Macam mana you kawal mindset dia. Supaya dia tak terpengaruh untuk join jadi penjual kereta lah, jadi penjual unit trust lah, jadi agent sambal kat dapur Kak Anis lah. Reviewer pula Kak Anis pula gitu jadi mangsa. So you kena kawal risiko tu. Takut ancaman tu jadi pada dia. Dapat Puan Julaiza? Alright. So macam mana nak selesaikan, macam mana nak naikkan sale adalah is basically I believe you guys dah ada formula. You dah ada formula yang disediakan oleh oleh team you, oleh Wasi Group and so on, oleh JZ Agency. Cumanya, alright, strategi sama. Cuma yang bezanya adalah target market. Bezanya adalah location. Bezanya adalah KPI. Itu saja. Nanti bila one to one dengan Puan Julaiza, saya akan breakdown lebih detail 3 perkara ini. Alright, apa perkara pertama tadi Puan Julaiza? Target market. Tolong tulis, nanti you akan ingatkan saya balik. Yang kita akan one to one, target market. Nombor 2, kita akan breakdown lagi adalah dari segi lokasi, lokaliti dia. Nombor 3, kita akan go for KPI. So 3 perkara ni ingatkan saya, kita akan bincang dalam one to one session nanti. Okay? Alright, fantastic. So kita teruskan dengan Puan Anis. Puan Anis, macam mana you nak pergi buat sale secara fizikal? Okay. To be frank,
this is my favorite. Walaupun I kuat dalam digital selling, dalam menjual secara online atas talian, tetapi my experience 8 tahun dalam menjual secara offline sangat-sangat seronok. I enjoy myself doing physical selling. Alright? Sebab I suka activity business. I suka pergi keluar, I like to meet people. Alright? So, one of it adalah Puan Anis kena acknowledge apa peluang yang you dapat kalau you jual secara offline. Agak-agak Puan Anis, kalau you jual sambal you secara offline, secara fizikal, you rasa peluang apa yang you nampak? Peluang apa yang saya akan nampak? Orang akan nampak produk saya dekat luar kot. Yes, Bukan online. Exactly. Bila you buat online, orang akan nampak melalui device, orang akan nampak melalui laptop, melalui desktop, melalui TV kalau online. Tetapi jangan lupa manusia dah mula bergerak. Sambal menyigau, sambal meracau, sambal macam hantu lah. Alright? Orang akan nampak sambal you di mana-mana. So saya handphone, benda juga nak tanya dekat Tuan sebenarnya. Saya macam saya ingat saya nak buat online juga, offline juga. Okay. So saya ingat saya target saya nak cari macam both untuk jual produk dapur Kak Nis lah. Alright. So, sebab kalau saya fikir macam kalau saya buka both tu saya nak tambah lagi lah produk. So ambil staff lah untuk manage juga semua. Okay, alright. Okay. Sebab saya rasa saya macam tak boleh harap online je, saya nak buat offline juga. So saya fikir saya nak buat benda macam tu lah. Okay, boleh. Tolong tengok dulu. Kita akan discuss lebih detail di dalam one-to-one session. Okay. Tetapi SWOT ni, I nak you guys faham, SWOT ni adalah perkara di mana you akan fahamkan dulu sebelum you buat keadaan tu. You practice keadaan tu. Sebab kenapa tahu? Pernah tak you tengok, siapa nak dengar satu story? Saya. Alright, fantastic. Thank you Puan Fatimah. Welcome. Okay. So, satu story dia apa tahu? Story-nya adalah di mana you pernah tak tengok ada kenalan you atau family members atau relative yang di mana, kau buat nasi lemak sedap lah, kau boleh berniaga ni. Siapa pernah dengar perkataan tu? Kau masak sedap lah, kau boleh berniaga ni. Ramai kan? Right. Dan Allah, you ke sedap ke? Terharunya dia mula berniaga. Tahu tak? Step pertama yang dia mulakan adalah apa? Siapa nak share? Apa step pertama yang dia mula buat? Puji. Okey, silakan. Dia Siapa puji. yang tahu? Dia Yes? puji. Sorry? Dia puji. Dia puji. Okey. Pujian. Okey, apa step yang dibuat untuk realizekan bisnes tu? Untuk jadikan bisnes tu berjaya? Step Dia pertama buat nasi apa? lemak. Dia buat nasi lemak. Okey. Dia buat Lagi? nasi lemak. Okey. Lagi dia buat apa Step untuk kedua jadikan dia bisnes? cari tapak. Cari tapak. Dia Okey, cari betul. tapak untuk dia. Cari tapak lagi. Lepas tu dia identify masa yang sesuai untuk berniaga nasi lemak, which is early in the morning by 7 o'clock. Okey, dia buat sedikit survey lagi. Dia Lagi? tengok dia buat survey tentang customer juga. Alright. Pernah tak tengok orang-orang ni dia terus buat kedai. Dia renovate kedai. Dia cari kedai. Tak. Tak. Okey. Kadang-kadang ada juga dia letak nasi lemak kat kedai. Okey. Alright. So, Puan Julaiza. Puan Julaiza pernah nampak orang macam ni? Biasanya dia buat apa? Terima kasih Puan Fatimah. Market dulu. Biasa dia cari market dululah. Buat apa tu jual maksudnya jual secara personal. Alright. Dia tak jarang buka kedai. Okey. Okey. Ini bila you tengok ni? Sendirilah dulu pernah buat nasi lemak. Okey lah, terkena batang hidung sendiri. Okey. Alright. Sini. Yes, silakan. Kalau mula-mula orang tu nak berniaga nasi lemak, kalau orang kata sedap, apa kalau I jadi orang jual nasi lemak tu, apa I akan buat? I akan masak lagi. I akan kasih kat jiran-jiran sedap ke? Kalau dia orang kata okey, then baru I start jual. Tapi I takkan terus buka kedai. Alright, okay. Bagus. Puan Fatimawati takkan terus buka kedai. Okay, Puan Julaiza buat survey dahulu. Puan Anis, kalau you sebagai
seorang peniaga nasi lemak, apa yang you nak buat? Kalau you tahu nasi lemak you memang sedap dan orang suka, you nak buat apa dulu? Buat tester dulu bagi orang rasa. Okey, buat tester dulu. Tahu tak, jawapan anda semua adalah jawapan orang yang berpengalaman. Right? You guys tak masuk turun dalam market. Cuba I nak balik ni habis sesi coaching, cuba tengok orang yang baru mula-mula nak berniaga. Cuba jumpa diorang, cuba dengar. Cuba dengar. Jangan cakap, jangan suggest, jangan propose apa-apa. Cuba dengar. You nak baru I heard that you nak buka bisnes kan? I nak buka bisnes nak Puan Fatimah. I nak letak dekat Petronas, I nak bisnes macam ni. You akan dengar. You just dengar saja macam mana angan-angan mereka. Alright? Dan I nak you faham. Cuba tanya dia, you dah buat belum? I dah buat dah sikit. Macam mana? I dah buat ni macam susah juga. You akan dengar pula benda yang di sebalik. Alright? Sebab ini adalah rata-rata, and one of it dalam bio sheet saya. Saya suka dengar cerita orang yang gagal. Itu adalah one of saya punya favorite activities. Saya suka duduk dengan orang berjaya. Tetapi saya tak suka dengar cerita orang berjaya. Sebab cerita orang berjaya, saya dulu pernah duduk dekat US, dulu saya pernah, family saya dekat US, memang saya anak-beranak semua dekat US. Dia banyak cerita background, banyak cerita history. Whereby, history ni takkan bantu bisnes dia pada masa akan datang. Sejarah, the past is past. Tapi, saya suka dengar cerita orang yang gagal. Macam mana you boleh gagal? Dulu saya gagal ni sebab saya tahu saya masak nasi lemak sedap dan ramai orang acknowledge. Saya gagal sebab orang banyak puji dan saya excited, saya keluarkan KWSP RM60,000 renovate kedai. End up, orang tak datang, saya terpaksa let go balik kedai yang saya sewakan. Tu saya suka dengar cerita orang yang gagal supaya saya tak buat kegagalan macam dia. Dan macam mana mereka gagal is basically untuk pengantar Puan Anis, Puan Julaiza dan juga Puan Fatimah, mereka tak buat SWOT. Puan Anis, kalau you nak go into physical outlet, physical selling, alright, you kena tengok peluang apa yang you bakal dapat. It's basically otak you akan geligat. I boleh, ramai orang nampak produk I ni, produk I dah boleh masuk dalam Shopee Mall ni, orang pun akan macam wow juga. You akan dapat banyak peluang. Tetapi ingat peluang ni ada dua. What's for me atau what's for them. Kalau you them ni boleh jadi kepada staff, boleh jadi kepada market atau you punya klien atau you punya prospek. Tapi opportunity ni lebih fikirkan kepada you. What's for me? Kalau aku letak produk aku kat mall ni, aku boleh naikkan harga ni, baru dah nampak eksklusif sambal dekat dalam IOI Putrajaya. Okey, contoh. Atau opportunity dia, orang boleh nampak sambal aku dekat dalam Halal Mart ni. Opportunity dia aku mudah recognized by Muslim First, PMF. Contoh tu peluang-peluang yang you nampak. Okey, tak apa, acknowledge. Tetapi apa kekuatan dia kalau you masuk Halal Mart? Kalau you masuk IOI Putrajaya? Kekuatan dia adalah ini yang menjadi you punya USP dan juga UBP. UBP ni apa? Unit buying product. Yes, unit buying proposition, unit buying points. Okay, USP, unit selling points atau unit selling proposition. Unit buying proposition adalah kenapa aku kena beli produk tu. USP ni kekuatan produk. USP sambal mengilai. Sebab kalau you makan ni, you akan mula mengilai. Selepas you makan sambal mengilai ni, you akan mula menilai manusia. Macam-macam lah USP dia. Tetapi UBP, kenapa saya kena beli produk tu? Okay, you kena tahu kekuatan. You beli produk sambal mengilai ni sebab sambal ni limited edition. Itu pertama punya strength. Kedua, keluaran dia hanya 10,000 unit seminggu. Itu saja. Whereby produk lain 100,000 unit seminggu. Sebab tu dia jadi limited edition. Contoh. Yang ketiga, ini adalah hot sale. Okay, ini market demand sangat besar. So di mana kekuatan dia adalah you boleh naikkan harga dia yang menjadikan dia adalah signature product. Baru perasa kekuatan dia boleh jadi signature product. Dan bila jadi signature product, letak dekat Shopee Mall, apa kaitannya? Shopee Mall ni mampu orang beli signature product. Sebab yang duduk dekat IOI ni bukannya orang biasa, orang yang berduit.
Tetapi kalau strength dia, you letak produk signature tu dekat halal mart, it's almost impossible untuk orang beli. Takut tak laku. Strategi dah salah. Dan you kena acknowledge weaknesses you. Apa kelemahan kalau you letak dekat halal mart, apa kelemahan kalau you letak dekat IOI Putrajaya. Basically you letak mana-mana pun ada kelemahan. Cuma kelemahan tu you acknowledge untuk you uruskan dan juga pantau melalui SOP. Oh, kalau I letak dekat halal mart ni, lambat ni akan buat sale. So macam mana you nak buat? SOP adalah you hanya letak 10 botol, yang ini 5 botol, yang ini 30 botol. Sebab you dah kaji kelemahan kalau letak kat halal mart. SOP dia macam tu. Okay, team, agent semua, ini adalah physical selling. Kita dah sediakan SOP. Kita nak you cari halal mart mana dekat kawasan masing-masing. Halal mart ada requirement macam ini. Requirement apa? Ada juga jual sambal produk orang lain. Ada jual daging mentah. Ada jual ayam mentah. You dah kaji. Sebab kenapa? Kalau beli ayam, beli sambal, mereka nak goreng, ada sambal lah, boleh ambil untuk dicicah kalau makan dengan gorengan. Itu you nampak pada kekuatan kalau letak dekat halal mart. Right? So, sebenarnya SWOT ni you kaji dulu market tu sebelum you ambil tindakan yang firm. Sebelum you buat decision, you kaji dulu. Oh, rupanya dekat IOI ni tak sesuai lah. Susah ni kalau nak buat, risiko banyak sebab bila you tengok kelemahan dia dan you tak boleh nak counter dengan SOP, you akan nampak benda tu adalah ancaman dan susah nak kawal dan takut rugi besar. So kat sini IOI tak sesuai tetapi halal mart sesuai. Okey, requirement halal mart. Syarat dia adalah wajib 5 km daripada kawasan atau rumah ejen tu. Nombor 2, halal mart ni for sure orang tu dah buka halal mart at least 3 tahun ke 5 tahun. Ada requirement dia. Sebab dia mampu untuk menjual dan dia dah stabil. So nombor 3 apa lagi? Nak letak sambal ni wajib letak dekat rak-rak yang ada sambal orang lain juga. Okey. Nombor 4 adalah halal mart ni wajib ada jual seafood dan juga makanan darat. Ada yang jual makanan darat saja, ada yang jual seafood saja. Okey, you kena tengok requirement dia. Lepas tu apa lagi? Yang masuk halal mart ni wajib adalah orang Melayu yang berumur contohlah middle age kepada veteran. Yang drastically target market mereka macam tu. Supaya mereka ada keinginan yang besar nak makan sambal rather than orang muda. You kena kaji dia punya requirement tu so that you boleh letak dalam SOP untuk kawal kelemahan. Boleh Puan Anis? Alright, fantastic. Dan ancaman ni you kena kawal. Kalau you rasa you tak boleh nak counter dengan SOP dan itu adalah kategori ancaman. So you kena manage very well. Okay, seterusnya. Kat sini, ini adalah CTA. Okay, tolong semua. Please listen. Puan Fatimah, Puan Anis, Puan Julaiza. CTA adalah berpandukan individu yang terbaik. Kalau you nak dapat RM yang terbaik. Again, dia bermula dengan leader. Siapa yang akan lead idea tu? Siapa yang akan lead SWOT tu? Yang leader ni basically mereka yang akan lead dan mereka yang akan observe KPI. Tolong take note. Mereka akan observe KPI. Dah buat belum? Kenapa terlambat 1 jam untuk submit? Kenapa masih lagi tak submit 100%? Kenapa masih lagi ada yang tak achieve KPI ni? Player dia adalah siapa yang menguruskan, siapa yang melaksanakan. Okey, contoh Puan Fatimah nak buat training tentang mudah yang nak bercerai, apa tajuk dia dengan doktor tu? Oh, yang dengan doktor tu. Okey. Untuk yang tu bukan training, tu sharing. Sharing. Alright. Leader dia adalah you dan player pun adalah you sebab you yang bercakap. Alright, tetapi kalau you ada staff yang manage event tu, playernya adalah internship atau player adalah staff atau player adalah outsource yang you panggil, yang you bayar. So you kena letak expectation. Kenapa player ni, kenapa you masih tak blast information ni? Kenapa you masih tak welcome mereka, tak greetings mereka? Kenapa you masuk lambat? You kena lead, you kena pantau KPI tu. Dan buyer atau viewer atau observer and so on adalah individu yang bakal you persembahkan you punya activity. Contoh macam Puan Fatimah, viewers. Macam Puan Anis adalah you target kepada, kalau you target physical selling, you target buyernya adalah customer. Tetapi kalau you buat planning, buat strategi, you punya buyer tu will be your agent, you punya team. Sama jugalah dengan Puan Julaiza, dan later baru RM ni menarik. Boleh-boleh?
Boleh? Alright, seterusnya. Ini adalah polisi di dalam CEO coaching. Untuk pengetahuan you guys tidak dibenarkan untuk menangguhkan sesi CEO coaching ke bulan akan datang. Okay, benda ni sebenarnya, to be frank, kita dah acknowledge dalam registration form. Di muka surat kedua, di dalam undang-undang untuk you register sebagai seorang ahli CEO coaching. Okay, dan kalau anda kata you tak sihat, kemukakan surat MC daripada doktor. Sebab kenapa? Saya tak nak bertanggungjawab terhadap kelemahan bisnes anda. Sebab kenapa? Saya berjanji untuk bantu performkan bisnes you guys. Tetapi kalau you ambil inisiatif, saya nak berehat sekejap, saya nak bercuti, saya tidak akan layan. Sebab kenapa? Saya letak komitmen saya untuk bantu kembangkan bisnes anda. So please Kimi. communicate well. Kimi, so Ya. kalau untuk Nobi tu macam mana? Alright. Wanobi kita itu adalah yang terakhir dan Ponjuleza adalah yang terakhir dan takkan lagi berlaku. Alright. So kenapa saya namakan polisi? Sebab dia adalah undang-undang. Alright. Saya tak nak terlampau berkeras tetapi saya tetap kena tegakkan undang-undang. Kalau tak, you guys tak dapat result. Itu yang mengecewakan you dan akan menghampakan saya. So acknowledge kepada individu yang masih dalam sesi coaching, please take note. Okay? Okay. Alright. Seterusnya, sesi soal jawab. Okey, sesi ni saya hanya akan allocate selama 5 minit saja. So kita nak dengar daripada Puan Julaiza, Puan Anis dan juga Puan Fatimah. Silakan kalau you ada Q&A. Puan Julaiza ada soalan? Tak ada. Okey. Tak Ada. Alright. Yes, Puan Fatimah, silakan. Tak apa ke? Sebab tadi cakap Puan Anis dulu. Puan Nanti Anis I boleh? potong trip tak? Kita bagi tak kepada apa, Puan tak apa. Fatimah. Boleh je. Okey, Puan Fatimah silakan. Okay. InsyaAllah pada 23 hari bulan ni I akan organize Lawyer Empower training. Alright. Lawyer Empower training 3.0 lah. Jadi sekarang ni I tak ada siapa-siapa. Dulu I ada budak-budak intern lah. Now I satu orang saja. Jadi what I plan to do memang I nak minta pendapat you lah. Because I tengah nak approach a few department lah. Contohnya I dah dapat connection kepada faculty UITM, UIA lah. But then again, itulah bila I cerita kat I punya friend yang I nak buat talk ni kan, yang I kata yang I buat Lawyer Empower training, tak cakap kat dia yang I nak charge RM30 lah untuk yang reset minda ni untuk law student lah, to teach them how to have the correct legal mind dengan the legal. Puan Fatimah, you unmute. You muted, sorry. Puan Fatimah? Oh, Puan Fatimah. Puan Fatimah? Ya. Wah, itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Skill set, to become a great lawyer. Okey, jap Puan Fatimah ulang balik. tak tahu macam mana. Dah hilang 30 saat. Ulang balik Puan Fatimah. You muted tadi. Okay. Bagi I RM30 tu is cheap. Tapi bila I cakap dekat I punya best friend dekat UIA ni, orang kuat UIA ni, dia kata, siapa nak bayar Wati? Mahal sangat. Dia kata, you kasihlah free, barulah you boleh nak pancing orang. I pun diam. Tapi bila I cakap kat I punya friend yang I nak buat collab Madang Kerang, dia kata, murah sangat lah. Lepas tu dia kata, you should pay for knowledge. Kita punya ni. Okay. Untuk pengetahuan Puan Fatimah, I believe I dah explain a few times. Okay, dan untuk pengetahuan Puan Julaiza, Puan Anis dan penonton dalam YouTube channel Kimi Abdullah, bila kita buat bisnes, alright, please take note, bila kita buat bisnes, kita tidak menjual harga. Okay, kita menjual value. Kita menjual value, kita menjual result, kita menjual vision atau angan-angan. Kita menjual benda tu. Puan Anis Fadila jual sambal, you tak jual harga you. Sambal ni RM19. Tak, you jual kesedapan sambal tu. You jual kepedasan sambal tu. You jual pija sambal tu, kepijaan macam itulah lebih kurang. You jual sambal tu yang kalau you makan confirm you belecak bukan pakai tisu, you pakai mop untuk lap muka you. Okay, itu you jual vision tu. Puan Julaiza, you jual apa tahu? You jual ketakutan. Tak apa, you tak nak beli sekarang, nanti kalau you mati anak-anak itu biar siapa nak tanggung. Contoh, you jual vision di mana anak-anak you, wife you akan hidup susah kalau you tak beli insurans sekarang. Itu contoh. Atau you tak beli insurans sekarang dan tunggu waktu you accident atau you sakit. Na'udzubillah min zalik, kalau saving you ada tapi tak cukup untuk tanggung tahun kedua. What about that? You jual vision. Sama ada vision ke arah keseronokan, kebahagiaan, ketakutan atau so on.
So Puan Fatimah, vision yang you nak jual adalah vision di mana, okay, kalau aku belajar lawyer empower training ni, aku boleh dapat gaji RM3,500 selepas tamat chambering. You jual benda tu, jangan jual harga. Kenapa saya cakap jual harga? Sebab bila you jumpa individu tersebut, datanglah program I, harga dia RM19 je. Kenapa harga kat depan? Harga kita tak jual, kita jual harga belakang sekali. Kat depan, So, datanglah program I sebab student you boleh dapat gaji RM3,500 selepas tamat chambering. Itu baru dinamakan jual kualiti. Faham Okay, Kimi, I faham. So bermakna bila I buat copywriting, I kena emphasize, okay, this is a value that you going to get. Tak, betul lah sekali. Dengan harga serendah 30. Kimi. Okay. To be frank, kalau produk Puan Fatimah boleh buat macam tu. Tetapi kalau kategori services, kita takkan cerita harga selagi mereka tak tanya. Tapi I kena buat poster dah siap. Dia memang nak letak RM30 kat situ. Okay. Memang dah letak dah. Okay. Faham? Alright. Saya, Puan Fatimah pernah tengok saya punya iklan tentang business presentation? Poster business presentation? Which one But you banyak sangat poster Ya, dah, okay. Kimi. Kalau you tengok satu. mana-mana poster program saya, perkataan RM ciput je kat bucu. Sama ada bucu atas atau bucu bawah. Kecil je harga tu. Sebab saya nak tunjukkan harga ni tak penting. Harga main peranan. Harga penting tetapi bukan keutamaan untuk saya tunjukkan. Saya letak sebab nak cukupkan requirement, kat situlah dia punya TNC. Nak pergi program saya, harga macam ni. Itu TNC dia. Okay? Tetapi dalam poster saya yang banyak copywriting, yang banyak tulisan adalah value. Nak saya bantu close 10 case insurans dalam jangka masa 2 jam, sampai bila nak jumpa seorang-seorang untuk dapat 10 case. Why not you jumpa 30 orang dalam satu masa untuk conversion. Saya cerita value. Harga tu ada tapi ciput je ke bawah. Alright? Okay, lagi satu, faham. I faham. Kimi, lagi satu soalan. Okay, sekarang ni I kena buat, I dapat connection lah dekat Uniza tau, dekat Terengganu. I dapat connection situ. So, I punya friend ni bagi Kamil lah, bagi tahu, dia kata you write to that person, lepas tu you minta slot untuk appointment. Tapi dalam you punya, you kena buat working paper to say that ini value yang diorang akan dapat lah macam tu. Yes. So, dalam I punya value tu, adakah patut I minta I punya student macam Farhana dia dah attend, macam buat write up sikit apa value yang dia dapat pada I punya training, macam Faiz tu dah attend, apa dia punya value yang dia dapat? Alright. Saya lebih sarankan kalau macam ni Puan Fatimah, paling simple you tak boleh buat poster. Paling simple you buat modul. Modul yang macam saya buat untuk customer service skill set training. Pernah tengok kan? Yang saya hantar dalam bentuk PDF. Customer service. Jadi kita ada cerita tentang first page, my brand, myself, my achievement and so on. Accreditation. Second page adalah tentang program tersebut. Apa dia punya goal, apa dia punya vision, apa dia punya title atau subject, apa dia punya elaboration dan apa result dia. Itu dalam second page. Paling simple you hantar modul. Itu adalah modul. First page tentang diri you, back page atau second page adalah tentang program tersebut. Itu paling simple. Yang kedua adalah kalau you nak buat macam tu, you submit proposal. Proposal ni kita nak cerita adalah minimum 3 muka surat ke 8 muka surat. 8 muka surat tu banyak lah, Kimi. Yes, 8 muka surat banyak sebab tu saya cakap yang kedua, dia average. Sebab dia nak meyakinkan. Saya cakap 8 muka surat ni kalau you cerita adalah dalam jangka masa 1 jam atau 90 minit. Tetapi saya tak nak jumpa Puan Fatimawati dulu. Saya nak tengok, saya puas hati baru saya jumpa Puan. So maksudnya you kena bagi proposal. Alright, dalam proposal tu ada company profile sedikit, ada testimoni, ada achievement, ada history, ada tentang program, dia lebih detail sedikit. Alright, nama pun proposal. Okay, so proposal yang ni dia akan nipis macam ni. Dan proposal untuk pengetahuan you guys, proposal ni yang dulu saya guna pakai untuk pitch dalam klinik-klinik. Alright, saya dulu buat business account, saya bawa company profile, ada dekat office. Saya boleh tunjukkan kalau kita jumpa secara fizikal. Nipis je dalam 15 page. 15 page kenapa? Sebab dia ada cover page, tajuk, lepas tu dalam tu detail, tajuk, detail, sebab tu jadi banyak. Sebenarnya dia tak perlu banyak pun.
I hanya submit benda tu untuk doktor gigi tu tengok, oh bagus pencapaian you. Okeylah kita ambil kontrak ni. Dan dalam tu juga ada harga kita. Saya bawa benda tu, silakan. Kimi, dalam you punya proposal tu, you cerita macam page 1 pasal diri you. Page 2 pasal apa value you dapat. Jadi tentang harga tu, you letak dekat page 3 ke dekat page 2? Harga saya tak letak langsung dalam tu. Tu modul. Serius? You tak letak Ya. harga? Sebab Modul kita tak, saja nak tunjuk. kita tak jual harga. Kita jual value. Harga, mereka akan tahu kalau mereka tanya. Itu je. Itu servis. Tapi Puan Fatimah jangan terkejut. Dekat luar semua orang letak harga. Sebab tu mereka tak dapat. Sebab kenapa? Dia macam ni tau. Contohlah, you ada anak perempuan kan? Ya. Alright? Anak perempuan you ada boyfriend, Puan Fatimah? Tak ada. Tak ada. Mana you tahu tak ada? Belum lagi lah. Belum lagi. Okey. Belum lagi. Diorang tak Okey. beritahu. Gila nak kahwin dengan anak lawyer, kena ikat kontrak kot. Tak adalah. Puan Fatimah. Alright? Ya. Puan Fatimah, kalau anda katalah anak you nak kahwin dan boyfriend dia datang hanya bagi, dia tak datang. Anak you letak paperwork. Ma, inilah boyfriend akak yang nak kahwin tu. Dia bagi dalam bentuk 15 page punya proposal. You rasa you nak terima ke? Aku tak dengar lagi suara kau macam mana, perangai kau macam mana, kau punya baik macam mana. Nak, kalau kau nak kahwin dengan aku, jumpa aku depan-depan. Baru kita boleh decide. Setuju? Setuju? Itulah proposal. Kalau you letak harga dalam paper, macam ni nak jual kat aku. Faham tak? Harga yang terbaik bila you cerita depan-depan. Okey, Tuan Pengarah dah tengok saya punya proposal. Yes, saya nak tahu harga. Boleh tak saya jumpa you dalam jangka masa at least setengah jam untuk saya ceritakan tentang harga? Setengah jam, you tak cerita harga. Harga tu you cerita dalam jangka masa seminit 2 je. Yang you cerita banyaknya adalah UBP. Unit Buying Proposition. Kenapa kena ambil saya? Kenapa kena guna pakai saya? Kenapa kena pakai lama? Ya, saya tahu. Saya dah tahu dah kehebatan Puan. Saya nak tanya harga. Sebelum saya sebut harga, saya nak Tuan Haji tidak menyesal kenapa hire saya. Okey, alright. Tak apa, faham. So, harga berapa? Tuan Haji, this is my promise. Udah tanya harga tapi you tak jawab lagi. This is my promise. Rada semua. Okey, Puan Fatimah, boleh tak saya tahu harga? This is the result. Kalau you bayar I harga macam ni, dan baru you cerita harga. Oh, okey. We will decide. Sebab kenapa? You tengah hypnotize otak dia. So that harga tu bukan yang otak dia besar macam ni, harga tu bukan duduk macam ni. Harga dia duduk ceput je. Selebih otak ni adalah dia dipengaruhi oleh kekuatan you, pencapaian you, result you, testimoni and so on. Di mana dia tak sempat nak fikir pasal harga sebab dia dah dikalahkan oleh you punya UBP. Faham Sebab tu harga tak letak dalam tu. Alright. Terjawab Puan Fatimah? Boleh kita teruskan kepada Puan Anis? Boleh. Alright, Puan Anis Thank you. silakan. Welcome. Tadi saya dah terjawab kot soalan yang saya tanya Dr. Wan tadi. Puan Anis paling mudah. Puan Anis paling mudah. Semuanya dah automate. Alright. Puan Anis, saya faham dan saya akan bantu. Puan Anis, saya banyak nak bantu you sebab saya tengok bisnes you paling mudah berkembang. Sebab kenapa you kategori F&B dan saya ada banyak strategi untuk kembangkan F&B. Cuma syaratnya adalah tolong spend masa dengan saya. Sebab saya kena buat you faham dahulu sebelum you execute. Saya boleh cerita tetapi kalau you tak faham, you susah nak buat. Saya cerita kat you step by step supaya you nampak clear picture dan later baru you mudah nak execute. Boleh-boleh? Alright. So please Puan Anis, kalau dapat jumpa esok somewhere dekat saya akan bagi kawasan dia dekat kawasan, saya lupa namanya, Bandar Sarjana Putra. So ada shopping mall sebelah situ, ada tempat yang selesa lah untuk bincang. Kalau dapat jumpa you esok pagi ke tengah hari dekat sana, that will be great. Saya akan bantu bisnes you. Boleh Puan Anis? Alright, okay. InsyaAllah. Awesome, fantastic. So, mana Puan Fatimah? Nampak? Oh, Puan Ya. Fatimah. Okay. Alright. Nampak, This nampak. is Ada. macam mana saya nak buat conversion. Saya cerita value je semua. Networking, branding, mentor, invitation, saya buat offering. Offer apa? Offer result dahulu. Selepas saya buat offer result, saya offer value, iaitu secara strategically dan team growth. Alright, dan kemudian barulah saya cerita harga. Tetapi nampak tak? Mana yang ada harga saya? Dan selebihnya adalah apa? Saya masih lagi cerita value. Apa 7 perkara yang you bakal dapat? Apa yang you patut dapat in numbers? Saya letak dalam tulisan merah.
dan selebihnya barulah what's for me. Sebelum tu what's for them. Page pertama what for them. Page kedua still lagi what's for them dan kemudian sikit baru what's for me. Alright? Dan ini hanyalah info, belum lagi closing. Closing pada sesi lain. Semua sekarang ni adalah sesi bergambar dahulu. Jom, cantikkan Kimi, keadaan balik. minggu Ambil lepas gambar kita dulu. hantar gambar Yes. pun. Minggu lepas kita hantar Minggu gambar pun. lepas, yes, saya banyak gambar yang saya tak edit lagi. Saya tak berkesempatan. 4 hari betulkan slideshow ni. Okey, tak apa, nanti kita akan edit balik. Okey, senyum. 1, 2, 3. Sekejap. Alright, okey, lagi satu. Sekejap. Okey, 1, 2, 3. Okey. So, saya share balik skrin saya. Okey. Akan datang tetapi saya version. So mentoring setakat ni kita banyak tak, most of you tak dapat nak spend masa, tetapi saya stuck untuk you guys. Okay, kalau you nak jumpa secara fizikal, please saya akan bantu gila-gila so. Okay, dan terima kasih kepada CEO yang hadir dan okay, I nak you guys faham. Dia semua bermula dengan you. Okay, apa-apa pun you yang kena inspire diri you untuk you inspire others. Okay, dan seterusnya ini adalah tempat di mana boleh Puan Anis pernah datang, Puan Fadiman pernah datang dan Puan Julaiza. Kalau you datang ke Selangor, please singgahlah ke office saya. Okay, so ini adalah sesi closing dengan para tetamu. Yes, Puan? InsyaAllah Julaiza? nanti dah settle dah InsyaAllah saya sampai bila? nanti. Saya nak pergi Melaka nak jumpa dengan Puan siapa ni, Puan Zadina. Tapi mungkin lepas tu saya terus ke sana lah. Saya terus naik lah ke sana. Tapi kena janji Nanti saya akan betul-betul beritahu. tau. Kena janji betul-betul tau. Lepas tu you datang jangan tangan kosong Kena bawa barang. Masak asam pedas. Untuk I 1 topik, Kimi 1 topik, Anis 1 topik, 3 topik. Boleh insyaAllah. Doakan saya sentiasa sihat. InsyaAllah sampai. Alright. Kimi, I nak cakap sikit dekat Anis. Anis, you sebenarnya you banyak sangat potensi untuk berkembang dengan lebih jauh sangat. Serius. Betul. I setuju cakap Kimi. Sebab you ada satu produk yang sangat hebat, you know. In fact, you boleh go international. Cuma you kena tahu cara. Itu je. Itulah nak banyak benda saya kena belajar Tuan Kimi ni. Sebab saya ni sebelum ni jenis pemalu pun ada juga. Puan Anis, kita belajar dengan Kimi. Puan Anis, please, you kena manage that. Alright? Dalam bisnes, yes, malu perlu sebagai seorang manusia. Tetapi kalau boleh, I nak you cuba limitkan you punya malu tu dengan me myself as a mentor, sebab dia akan jadi satu batasan. I tak nak, sebab dia pernah terjadi tau. Banyak kali macam, alamak saya malu lah, alamak husband saya tak bagi, alamak, you know. Please be just professional. I nak bantu business dan that's my responsibility sebab you bayar I untuk benda tu. Alright, I very keen. Saya sangat berminat dan saya sangat committed untuk bantu business you guys. Puan Fatimah sangat-sangat rajin datang jumpa I. Alright, kalau tak dapat pun dia akan call, dia akan one to one. Alright, Puan Julaiza pun sentiasa ada masa dengan saya. Alright, Puan Anis. Alright, Puan Anis, Puan Firdaus, seriously, saya nak rapat dengan you guys supaya saya boleh grow business you guys. Sebab kenapa? My trophy bukanlah yuran bulanan yang you guys bayar. My trophy adalah sebenarnya result anda. Seriously. Siapa nak tahu kenapa saya cakap my trophy adalah result? Sebab kita ada you punya walking testimony. So nanti kita boleh cerita ke orang. Yes. Ya. Sebab you guys akan menjadikan brand saya sangat kuat. Betul. Dan saya tak Setuju? kejar duit. Saya kejar at least. Saya kejar brand dulu. Sebab duit saya, dia ada lagi 3-4 stage ke belakang. Iaitu duit saya datang daripada sebuah petrol pump. Itu saja saya boleh beritahu. Kimi, Yes. I boleh share something ke yang you tanya I hari tu, yang you tanya berapa I dapat, boleh I share dalam group ke? To motivate Anis. Yes. Ke tak boleh? Please do. Please do. Okay. Okay, ni I cakap true story tau. Tapi ni sebahagian I start coaching dengan Kimi bulan 2 this year. Jadi I check I punya, sebab I ada my personal business satu. Which my personal business yang that one I can
check bila I duduk dengan I punya accountant lah nak kena submit audit report, nanti I akan semak lah. Tapi dalam I also member BNI. So dalam BNI kita ada satu sistem di mana whenever we get business kita kena key in dalam kita punya tu lah, dalam kita punya sistem ke. So dalam sistem I so far I dah join 9 bulan, I dah dapat 103,000. Jadi I cakap dekat Anis that you kena belajar betul-betul dengan Kimi because I dapat banyak ni sebab I belajar mentoring dengan Kimi. I belajar CEO coaching Kimi. I ada business guru. So when you actually do apa Kimi cakap, you buanglah rasa malu you tu sebab you nak mengorak langkah jauh ke depan. You tak boleh malu. You kena buat macam I gedah aja. Jadi tak jadi soal nombor 2, yang penting you buat je. Then you will see the results. Tahu betul I cakap. Okay. Puan Anis, Puan Fatimawati punya result 103,000. Puan Julaiza 144,000. Puan Anis, banyaknya. berapa ratus ribu yang I nak dengar pada you, Puan Anis. Itu yang kita nak set. And mereka ni dalam hanya masa beberapa bulan. Alright, the thing is, you kena spend time. Seriously, spend time untuk saya bantu. Saya betul-betul, dalam otak saya ni banyak gila strategi sebab kenapa tahu? Pertama sekali, sambal you sentiasa atas meja office saya. Sekali saya nampak sambal you, sekali tu saya nampak strategi. Anis, you hutang I 2-3 sambal tau, you tak hantar lagi kat I. Boleh, bila nak jumpa nanti saya bagi. Okay, Nanti tak I apa. get Esok lah, esok kita Ha. jumpa Tuan Kimi, saya bawa. Okay, tak apa. Kita akan komunikasi nanti dalam WhatsApp group. Okay, I wish I akan spend time esok tengah hari di Sama Buat Bandar Sarina Putra. Dan Rimbayu. Besok. Nama dia adalah Rimbayu. So kalau dapat spend dekat Rimbayu, that will be great. Okay, dan kita akan banyak spend masa di sana. Okay, itu saja daripada kita. Sorry? Okay. Kimi, Rimbayu tu tempat you ke nama dia? Rimbayu, is it? Oh, no. That one is my in-law punya kawasan. So I senang kat sana. Oh, okay. Ni lagi satu Kimi. Ni Kimi lah. Disclaimer yang I cakap tu dalam BNI tau, dan I punya actual business I belum kira lagi. Okay, noted. So kemungkinan akan lebih lagi lah. InsyaAllah. Itu je. Alright, okay. Itu saja semua. Terima kasih sebab join SEO Coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Bye.